أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Dan doa sikit dengan Asma'ul Husna, beri kekuatan kepada kita. Ya Qawi, Ya Qawi, wahai Allah yang maha kuat, yang maha kukuh. Ya Qawi, اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله، اللهم يا الله يا قوي، يا قوي يا متين، نسألك بقدرتك وبقوتك أن تمدنا في جميع قوانا وجوارحنا الظاهرة والباطنة بقوة من قوتك وقدرة من قدرتك نقدر ونقوى بها على القيام بما كلفتنا من حقوق ربوبيتك وندبتنا إليه منها فيما بيننا وبينك وفيما بيننا وبين خلقك وعلى التمتع بكل ما خولتنا من نعمك التي نبحتها لنا من دينك، ويكون ذلك على أصلح الوجوه وأعدلها وأحسنها وأفضلها مصحوبا بالعافية والقبول والرضا منك يا أرحم الراحمين. Ya Allah yang maha kuat, yang maha kukuh, kami memohon dengan kekuasaan-Mu dan kekuatan-Mu agar Engkau limpahkan pada seluruh potensi dan anggota badan kami yang zahir maupun batin dengan kekuatan dari kekuatan-Mu serta kekuasaan dari kekuasaan-Mu, sehingga kami mampu menggunakan sesuai dengan kewajiban yang Engkau amanahkan kepada kami dari hak-hak ketuhanan-Mu dan sarananmu yang Engkau sarankan kami laksanakan padamu dan pada makhlukmu, agar semua itu dapat dipenuhi dengan bentuk selurus-lurusnya, seadil-adilnya, sebaik-baiknya, seutama-utamanya, disertai dengan afiat, perlindungan, dikabulkan dan keredaan darimu, wahai Tuhan yang maha penyayang antara seluruh penyayang. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. إنا ومنكم تقبل يا كريم. Daripada apa yang kita baca yang telah lalu, mungkin kita dapatlah bayangkan maknanya sirah Nabi kita ni sudah dekat nak sampai pada apa ni, hijrahnya Nabi. Apabila bapak saudaranya yang dia sayang tu, yang dia kasih tu, yang selalu mengambil berat kepada dia tu meninggal. Dan apabila juga selepas itu Khadijah kah dulu yang meninggal? Khadijah dulu kah yang meninggal? Saya tanya ni, Abu Talib. Khadijah kan meninggal dulu ke Abu Talib? Abu Talib. Talib Ustazah. Abu Talib meninggal dulu. Kemudian selepas berapa hari dia kata? 3 hari. Lepas 3 hari Siti Khadijah pula meninggal. Khadijah pula meninggal. Jadi kita lihatlah perjalanan sirah Nabi itu. Mungkinlah kita boleh kita dapat jugalah sudah bayang-bayangkan, tasawurkan, gambarkan macam mana kehidupan Nabi kita tu sejak daripada kecil lagi sampailah dia sekarang telah ditinggalkan oleh pak saudara dia. Tak ada lah tempat bergantung dah. Lagipun umur dia pun masa tu dah ni kan, dah dilantik dah sebagai Nabi kan. Jadi kita akan baca hari ini ialah tentang kejayaan berita gembira. Kejayaan berita gembira. Berita gembira sebelum ni apa dia agaknya?
Agak-agaknya. Turunnya wahyu kot yang memberi semangat dan kekuatan kepada orang Islam. Agaknya lah. Belum baca ni. Kita baca lah. Kita baca tengoklah kan. Yang ni kita kata Allah dah janji lah. Maknanya Allah akan memberi pertolongan kepada setiap Nabi dia. Allah lambat laun Allah akan beri pertolongan. Diberi dulu menempuh dugaan, tapi akhirnya Allah akan memberi pertolongan, memberi bantuan. Mungkin ada ayat-ayat yang akan disebut selepas ni lah. Pasal kejayaan berita gembira. Okey, siapa baca? Ya. Baca. Tak ada orang tu saya baca lah. Zah, muka surat berapa Zah? Muka surat 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zah baca Zah. Panjang Kak Nah ni. Oh, ya tidak Kak Nah janji nak baca. Tak, kalau Zah tak ada, Zah ada Zah. Lah. Okeylah, jangan buang masa. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, hari ni kita masuk topik yang ke-6, kejayaan berita gembira. Semenjak kali pertama mereka mengalami penderitaan dalam hidup, orang-orang Islam dijanjikan bahawa dengan kemasukan mereka ke dalam kelompok Islam bukanlah melibatkan mereka dengan kesengsaraan atau menggali kubur sendiri. Mereka dimaklumkan bahawa seruan Islam menuju ke satu matlamat, iaitu membersih mereka dari segala tradisi jahiliah dan menghapuskan sistem zalim, beserta dengannya untuk melanjutkan pengaruh Islam ke seluruh muka bumi dan bertapak kukuh mengawal situasi politik serta membimbing ummah ke jalan yang diredai. Malah tersempurna ajaran itu dengan mengajak mereka menyembah Allah, bukan hamba menyembah hambanya. Kabar gembira ini diturunkan kadang-kadang secara terang dan ada kalanya tersirat mengikut situasi yang relevan. Apabila orang-orang Islam terpaksa melalui halangan hidup, maka turunlah ayat-ayat yang meriwayatkan keadaan yang sama menimpa nabi-nabi terdahulu dengan pengikut-pengikutnya dan segala penderitaan dan keperitan yang dialami mereka. Ayat-ayat itu juga membayangkan kejadian bakal berlaku kepada orang-orang kafir Mekah pada akhirnya. Tetapi dalam masa yang sama, bahawa berita gembira itu ditujukan kepada orang-orang Islam dan berjanji penganugerahan ke atas hamba-hamba setia sebagai khalifah di muka bumi dengan jayanya dan kemenangan kerana mengabdikan diri kepada seruan Islam dan segala ajarannya. Di sini boleh disimpulkan bahawa setengah daripada ayat-ayat dalam kategori ini mengandungi khabar gembira yang merujuk kepada kemenangan muktamad dan akan dilimpahkan kepada orang-orang Islam yang tabah lagi bersabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin. Innahum lahumul mansurun. Zah, sekejap. Muka surat berapa? 124. Sekarang 124 lah. Sekarang 124 lah. 124. Ya. Okey. Okey, mulai.
ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. Artinya, dan kami sesungguhnya telah ada semenjak dahulu lagi ketetapan kami bagi hamba-hamba kami yang ditulis menjadi rasul, bahawa sesungguhnya merekalah orang-orang yang diberikan pertolongan mencapai kemenangan, dan bahawanya tentu kami pengikut-pengikut dan tentera kami iaitu pengikut Rasul, merekalah orang yang menentang kebenaran. Oleh itu, berpalinglah wahai Muhammad daripada mereka. Jangan hiraukan celaan mereka serta bersabarlah hingga ke suatu masa dan lihat apa yang akan menimpa mereka. Tidak lama kemudian mereka akan melihat kemenangan yang telah kami tetapkan untukmu. Maka tidaklah patut mereka meminta disegerakan azab yang telah ditetapkan oleh kami. Kerana apabila azab itu turun dalam daerah dan kawasan mereka, sudah tentu buruklah hari orang-orang yang tidak mengendahkan amaran yang telah diberikan. Surah As-Saffat ayat 171 177. Ya, ayat ni kan kita lihat. Sebelum ni Allah mengancam orang-orang musyrik bahawa mereka akan mengetahui akibat buruk yang bakal mereka terima lantaran keingkaran mereka. Maka disusulnya di sini dengan menyebutkan perkara-perkara yang dapat menguatkan hati dan mengukuhkan azam Rasulnya Muhammad SAW berupa janji untuk memberi bantuan. Itu yang saya sebut tadi. Maknanya itulah yang berita yang menggembirakan kerana Rasulullah akan mendapat apa yang dijanjikan oleh Allah, iaitu akan membantu dan memberi kemenangan kepada orang Islam. Sebab bila disebut di situ kalimah kan, laqad sabaqat kalimatuna, kalimah tu maknanya janji Allah untuk memberi bantuan. Laqad sabaqat kalimatuna tu makna kalimah kami tu maksudnya janji Allah untuk memberi bantuan dan pertolongan. Dan ini lafaz yang dimaksudkan di sini janji Allah dan juga kesudahan para rasul bersama pengikutnya, mereka akan diberi bantuan dalam arena atau medan perang kerana askar-askar orang mukmin dimenangkan. Disebut tadi kan, wa inna jundana lahumul ghalibun. Jund itu tentera kami, mereka lah yang akan dimenangkan sehingga dapat mengalahkan askar-askar musuh yang kufur, sama ada dengan membunuh, mengucar-kacirkan, menghalau keluar dari tanah air mereka ataupun menawan mereka. Itulah dia ayat. Kemudian teruskan ayat lagi yang serupa lah. Okay. Dalam konteks yang sama, Allah memaklumkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Artinya kumpulan mereka yang bersatu itu tetap akan dikalahkan dan mereka pula akan berpaling lari. Surah Al-Qamar ayat 45. Dan juga berfirman, junduma hunalika mahzumum minal ahzab. Artinya, sebenarnya mereka hanyalah satu pasukan tentera dari kumpulan-kumpulan yang menentang kebenaran, yang pada suatu masa kelak akan dikalahkan. Surah Sad ayat yang ke-11. Orang-orang Islam yang berhijrah ke Habsyah, iaitu Ethiopia, mendapati seperti berikut.
wallazina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wa la ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Artinya, dan orang-orang yang berhijrah kerana Allah sesudah mereka dianiaya, ditindas oleh musuh-musuh Islam, kami akan menempatkan mereka di dunia ini pada tempatnya yang baik, dan sesungguhnya pahala amal mereka yang baik itu lebih besar di akhirat kelak kalaulah mereka mengetahui. Surah Al ayat 41. Dalam konteks kisah Nabi Yusuf berbunyi, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Artinya, demi sesungguhnya kisah Nabi Yusuf dengan saudaranya itu mengandungi beberapa pengajaran bagi orang-orang yang bertanya tentang hal mereka untuk mengambil iktibar. Surah Yusuf ayat 7. Maksudnya, orang Mekah akan menerima nasib yang sama seperti yang menimpa saudara Yusuf, juga kegagalan dan penyerahan. Dalam lain keadaan, Allah berfirman tentang pesuruhnya. Billahi minasyaitonir rajim. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. Dan berkatalah pula orang-orang yang kafir itu kepada Rasul mereka, demi sesungguhnya kami akan mengeluarkan kamu dari negeri kami atau kamu menjadi seagama dengan kami. Lalu Tuhan wahykan kepada Rasulnya, demi sesungguhnya kami akan membinasakan orang-orang yang zalim, dan kami sesungguhnya kami akan tempatkan kamu di negeri ini sesudah binasanya kaum yang zalim itu. Balasan baik yang demikian adalah bagi orang-orang yang takut akan sikap keadilanku, itu menghitung amalnya, dan takut akan janji-janji azabku. Surah Ibrahim ayat 13 dan ayat 14. Okey, Ustazah ada nak cakap? Tak ada, teruskan. Tak ada. Bawah nanti. Ya. Semasa perang antara Parsi dan Romawi, orang-orang kafir dengan penuh keikhlasan memohon agar kemenangan di pihak Parsi kerana mereka menganut kepercayaan penyembahan berhala. Sedangkan orang-orang Islam berdoa untuk kemenangan Romawi kerana percaya kepada kewujudan Allah, para rasulnya, kitab, wahyu dan hari kemudian. Kesudahan perang, Parsi berjaya mengalahkan Romawi. Seperti yang disebutkan sebelum ini, mereka yang pro-Parsi menaruh harapan dalam hati bahawa tunas gerakan Islam dilihat dari sudut duniawi masih lemah dan tidak berupaya. Pada ketika itu, malah akan tumbang di bawah dasar penindasan mereka. Tetapi mereka tersalah mentafsir keadaan sebenar ketika itu. Tidak lama kemudian, mereka hampa dalam percaturan. Dan sebenarnya yang berlaku ialah ketika Hercules melaksanakan kempen perang di bumi Parsi, manakala Quraisy Makkah pula tewas dalam perang Badar. Fi baqai sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzin yafrahul mu'minun.
binasrillah yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Artinya, dalam masa tidak sampai 10 tahun, kepada pentadbiran Allah jualah terpulang segala urusan. Sebelum berlakunya dan sesudah berlakunya. Dan pada ketika berlakunya kemenangan Romawi itu, orang-orang beriman akan bergembira dengan kemenangan yang diberikan Allah. Dia memberi kemenangan kepada sesiapa yang dikehendakinya dan dialah jua yang maha kuasa lagi maha mengasihani. Surah Rum ayat 4 hingga 5. Ya, ayat ni, ayat Rum, surah Rum yang dimulakan dengan alif lam mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Illahil amru sampailah habis ya. Jadi di sini kita nak menyatakan tentang keajaiban Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui bahawasanya orang-orang tentera Rum, ghulibatir Rum ni maknanya apa? Rum telah dikalahkan. Rum adalah kerajaan yang agama mereka ialah agama Kristian lah kan? Nasrani. Nasrani, Kristian. Jadi mereka ni adalah ahli kitab lah, kita kata ahli kitab lah. Sebab ada kitab yang mereka pegang. Jadi seolah-olahnya nak ahli kitab ni nak serupalah dengan orang Islam, ada kitab juga. Sebab tu disebut di sini wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Kan kita bila kita baca kat atas tadi, mana orang-orang kalau orang kafir di Mekah tu mereka mengharap, mendoakan supaya Parsi menang. Sebab Parsi dia bukan ahli kitab, dia menyembah berhala, menyembah api. Jadi serupalah dengan mereka. Majusi kan? Dan kalau orang Rum ni ialah ahli kitab, sama dengan orang Islam yang ada kitab juga, iaitu Al-Quran. Jadi itulah sebab yauma izin yafrahul mu'minun. Dia kata apa? Dia kata negeri Rum telah dikalahkan, yang letaknya dekat dengan negeri Mekah. Maknanya dekat dengan negeri Mekah itu iaitulah kedudukan negeri ini di masa tu di Syria lah. Di Syria, jajahan Rum tu di Syria, dekatlah dengan Mekah. Dia kata yang diletakkan dekat dengan negeri Mekah, dan mereka setelah dikalahkan nanti bakal menang pula. Allah yang kata ni, Allah yang menentukan ini. Mereka setelah dikalahkan nanti bakal menang. Mana Rum akan menang. Bila? Fi bid'i sinin. Fi bid'i sinin, iaitu dalam beberapa bid'i itu apa dipanggil? Dalam beberapa tahun lah. Bid'ah itu iaitu antara 3 tahun hingga 9 tahun. Maknanya rupanya dalam masa 7 tahun kemudian tentera Rum menang. 7 tahun kemudian lepas tu. Kemudian apa yang kita lihat di sini itulah maknanya orang-orang Islam di Mekah bergembira pada ketika itu dengan kemenangan orang-orang tentera Rum ni, kemenangan tentera Rum, kerana ia adalah binasrillah, dengan kemenangan yang diberi oleh Allah. Allah yang menentukan. Binasrillah yang suruh mayyasha. Allah memberi kemenangan kepada siapa yang dikehendakinya. Wa huwal azizur rahim, dan dialah yang maha kuasa lagi maha mengasihani. Itulah yang kita dapat faham daripada ayat ni. Sebab
Sama dengan tu juga berlaku perang pertama, peperangan pertama iaitu perang Badar. Badar, perang Badar. Perang Badar orang Islam menang ya. Jadi itulah sama dengan kemenangan yang dicapai oleh orang Rom. Okey, baca lagi. Okey. Pada waktu wacana ukaz dan pertemuan lain yang seumpama itu, pesuruh Allah sallallahu alaihi wasallam sendiri memaklumkan kabar gembira yang berhubung dengan Taman Firdaus. Tetapi prospek untuk berjaya ke sana hanyalah bagi orang-orang yang sebenar beriman dalam seruan Islam. Baginda dengan secara terbuka menyeru bahawa mereka akan berjaya memerintah seluruh bumi Arab serta dapat mengalahkan Parsi sekiranya mereka amat serius berpegang kepada tiang Islam, iaitu keesaan Allah. Khabbab bin Al-Araj pernah mendesak pesuruh Allah memohon kepada Allah untuk memberinya perlindungan daripada kesengsaraan yang dilalui baginda di tangan orang-orang kafir. Wajah Nabi bertukar merah mendengar desakan itu. Lalu bersabda bahawa orang Islam sebenar hendaklah tidak terburu-buru dalam sebarang tindakan. Malah menjadi kewajipan orang beriman untuk menghadapi pasang surut kehidupan sebaik mungkin dan tidak takut kepada sesiapa kecuali Allah. Sehinggalah agama ini bertapak kukuh dan pasti akan berlaku. Sehubungan dengan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan betapa pentingnya ketekunan yang harus ditunjukkan orang Islam dan kepayahan terpaksa dialami dengan matlamat menegak negara Islam di mana perdamaian dan keselamatan akan wujud di buminya. Prospek kejayaan Islam dan orang-orang Muslim tidak sahaja terbatas kepada pengikut-pengikut Muhammad, tetapi sebenarnya untuk semua. Kedua-dua Islam dan musyrikin seperti dinyatakan beberapa kali. Namun, apabila kedua-dua golongan ini bertemu, orang-orang musyrikin akan menjerit-jerit mengejek dengan berbagai sindiran dan berkata, inilah bumi berdaulat yang akan menewaskan Crossrail Kaisar dan dan Kaisar. Kisra dan Kaisar. Kisra kan? Kisra ni raja apa ni? Kaisar ni raja pada ni lah orang yang beragama Kristian. Kisra. Kaisar. Kan Caesar. Kaisar Rom, Kaisar. Caesar. Caesar. Kaisar Caesar. Kaisar dan Kisra. Mana kepada dua Rom lah. kerajaan yang besar tu lah. Itu kerajaan Parsi dan Rom. Kerajaan Parsi dan Rom. Kaisar dan Kisra. Kisra dan Kaisar. Kisra dan Kaisar. Kaisar untuk Rom, Kisra untuk kerajaan Parsi. Okay. Tetapi bagi orang-orang Islam yang menduga akan rahmat bakal dilimpah nanti oleh Tuhan, akan selalu bersabar dan bertoleransi dengan segala penindasan dan penghinaan. Segala penindasan dan penghinaan menimpa mereka dengan harapan bahawa cahaya harapan akan tiba tidak lama lagi. Sementara di pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam pula sering memelihara dan meyakinkan dalam ruh orang-orang Muslim dengan cahaya keislaman, membersihkan diri mereka dengan hikmah Quran ke dalam hati masing-masing serta menyuntik dalam minda sedalam mungkin akan semangat keislaman yang kelak meningkatkan ruh mulia,
kemurnian hati dan bebas dari ketamakan dunia. Justru sifat mulia sudah mencukupi untuk menahan hawa nafsu keduniaan dan hasilnya kelak terlepas mereka dari belenggu kegelapan sekaligus cahaya iman sebagai pengganti. Baginda sentiasa mengajar mereka bertoleransi, pengampunan dan mempengaruhi hamba untuk menganut agama ini, mengawal syahwat dan bertakwa untuk mendapat kesejahteraan Allah, kepingin ke syurga, gairah dengan ilmu yang berhubung dengan kepercayaan, mengajak mereka bermuhasabah, mengenepikan kepentingan diri, mengawal diri bila tercabar dan akhirnya serius dalam usaha serta sabar. Okey, Ustazah. Okey. Itulah maknanya Nabi dan orang Islam ketika itu diajar oleh Nabi supaya sentiasa sering memelihara, membersihkan diri dengan hikmah Quran dalam hati semalah tu, menyuntik dalam minda dalam mungkin semangat keislaman yang kelak meningkatkan roh mulia. Ini semuanya mana mereka bersabar dalam keadaan ni lah, dalam keadaan mereka menjaga perkara-perkara yang boleh membawa kepada kebaikan kepada Islam nanti. Sebab Islam akan pergi kepada seruan di luar daripada Makkah. Okey. Ustazah, Khabab ni karakter macam mana tiba-tiba dia masuk? Dia sebenarnya dia nak minta Nabi Muhammad minta kepada Allah Ta'ala suruh perlindungan pada dia, tapi Nabi marah kat dia. Tu. Khabab ni macam mana tiba-tiba dia masuk? Ustazah? Kemungkinan dia macam kita kata terburu-buru sangat lah. Khabab ni dia terburu-buru. Khabab. Dia terburu-buru. Desak kan, desak Nabi. Nabi tak suka lah macam tu. Tapi dia ni dia sahabat ke? Dia rasa sahabat ni, Khabab ni, sahabat. Kita tengok lagi dia darah macam. Okey, kita masuk pasal bab ke-15, itu pasal ketiga, seruan Islam di luar Makkah. Pada bulan Syawal dalam tahun ke-10 selepas menerima wahyu dari Tuhannya atau pada akhir Mei atau permulaan Jun 619 tahun Masihi, Nabi SAW keluar menuju Taif, kira-kira 60 km dari Makkah, dengan diiringi Zaid bin Harithah, seorang hamba merdeka, untuk menyeru masyarakat di sana menerima Islam. Tetapi jauh daripada disangka kerana suasana di sana lebih dahsyat, terutama sikap permusuhan terhadapnya. Baginda menemui keluarga Umair, seorang tokoh terkemuka di bandar itu. Tetapi ternyata baginda kecewa. Kesemua mereka tidak mempedulikan seruannya, malah melempar kata-kata kesat terhadap perjuangan mulia yang dibawanya. Ada 3 bersaudara terdiri daripada ketua-ketua suku Taif, iaitu Yalil, suku Saqif bin Habis, putra lelaki Amru bin Umair al-Taqafi. Diajak As-Saqafi. Al-Saqafi. As-Saqafi. Pada Bani Saqif. As-Saqafi. Putra lelaki Amru bin Umar al-Taqafi. Diajak baginda memeluk Islam serta menyembah Allah. Tetapi mereka dengan biadab mengejeknya serta menolak pelawaan baginda. Kata seorang daripada mereka, dia mengoyak kain Kaabah. Adakah benar kamu diutus Allah untuk menjadi seorang pesuruh? Kata pula saudara kedua,
Tidakkah Allah boleh mencari orang lain untuk diberi kepercayaan menyampaikan mesejnya? Ujar orang ketiga. Saya bersumpah dengan nama Allah dan berjanji untuk tidak membuat sebarang hubungan dengan anda. Kalau anda benar-benar pesuruh Allah dan tentu menempelak balik dengan hebat. Dan kalau anda engkar kepada Allah, aku rasa tidak perlu kita bincang apa-apa lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati sia-sia sahaja berbincang dengan mereka. Lalu baginda bangun meninggalkan tempat itu sambil berkata, sekiranya kamu masih bergelumang dengan amalan ini, jangan sekali-kali mendedahkannya kepada aku. Bagaimanapun, baginda masih tinggal di situ selama 10 hari untuk menyampaikan seruan Islam kepada beberapa orang. Seorang demi seorang tetapi tidak berjaya. Malah mempercepatkan baginda meninggalkan tempat itu apa yang dianggap mereka sebagai tetamu yang tidak diundang dan mengejek-ngejek di laluan baginda. Membaling batu dan akhirnya terpaksa baginda meninggalkan bandar itu apabila dikejar gerombolan yang tidak kenal belas kasihan. Darah mengalir di kedua belah kakinya. Sekalipun Zaid berusaha mengelak dari serangan mereka, bahkan dia sendiri mengalami luka di kepala. Kumpulan ganas itu tidak berhenti-henti dengan perbuatan kejam mereka sehingga baginda melepasi dirinya 2-3 batu dari mereka merentasi gurun pasir ke kaki gunung di sekelilingnya. Kedua-dua mereka penat dan lesu. Sambil mencari perlindungan di sebuah ladang buah-buahan dengan merebahkan badan ke dinding ladang anggur. Ketika itu, seolah-olah seluruh alam menentangnya. Lalu Muhammad memohon kepada Allah, berdoa dengan kata-kata yang menyayat hati agar memberinya kekuatan dalam mengharungi penindasan dan kekecewaan itu. Sungguh pun letih lesu serta badannya terluka, tetapi masih yakin untuk mendapat pertolongan Allah. Ya Allah, kepadamu sahaja aku yang tidak bermaya ini memohon pertolongan, yang serba kekurangan dan tidak berupaya di hadapan manusia. Engkaulah Maha Penyayang lagi Maha Mengasihani. Engkaulah Tuhan bagi segala yang lemah dan yang tidak berupaya. Ya Allah, ya Tuhanku, padamu aku menyerah dan jangan tinggalkan aku. Kepada tangan-tangan yang tidak bersimpati berjauhan daripada semula. Ya Allah, ya Tuhanku, padamu aku menyerahkan dan jangan tinggalkanku. Kepada tangan-tangan yang tidak bersimpati berjauhan dari keluarga yang kelak memandang serong padaku, atau musuh yang dapat mengawal perjuangan tidak menimpa ke atas, tiadalah yang menggusarkanku. Aku mohon perlindungan dalam cahaya taufik hidayahmu yang menerangi segala alam dan melenyapkan kegelapan, yang mentadbir hal ehwal di dunia fana dan akhirat. Limpah kepadaku agar tidak menimbulkan kemurkaanmu atau murkaku. Tiada sebarang kuasa juga bahan melainkan engkau jua. Melihat keadaan baginda yang tidak berupaya, 2 orang anak lelaki Rabi'ah, orang kaya Makkah, begitu hiba. Apalagi mereka ada hubungan kekeluargaan, telah mengirim salah seorang hamba Kristian mereka membawa sedulang buah anggur. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hantaran buah itu dengan penuh tawaduk. Kemudian Nabi makan dimulai dengan nama Allah. Hamba Kristian itu amat terkesan dengan kata-kata itu lalu menjawab, inilah kata-kata yang orang di sini pada umumnya jarang memakainya.
Nabi SAW bertanya tentangnya serta agama yang dianutinya. Adas menjawab, saya seorang Kristian menurut kepercayaan dan datang dari Nineveh. Nineveh. Lalu Nabi SAW berkata, kamu berasal dari bandar Nabi Yunus yang lurus, anak lelaki Matta. Adas bertanya lagi ingin tahu tentang Yunus. Nabi SAW menjawab dengan penuh makna. Dia adalah saudaraku. Dia juga seorang Nabi seperti aku. Mendengar itu, Adas memberi penghormatan sambil mencium tangannya. Tuannya menegur kerana perbuatan itu, tetapi dia menjawab, tiada seorang pun di dunia ini yang melebihinya. Dia membawa kepadaku kebenaran yang cuma boleh di kalangan Nabi. Lagi sekali tuannya memberi amaran dan berkata, kami memberi amaran awal kepadamu akan akibat sekiranya meninggalkan kepercayaan nenek moyang. Agama kamu sekarang jauh lebih baik daripada agama yang kamu rasa dan ikut. Okay. Muhammad SAW dengan rasa kecewa dan patah hati bergegas pulang ke Makkah. Apabila tiba di Qarnul Manazil, Allah Maha Kuasa mengirim Jibril bersama malaikat gunung. Malaikat gunung memohon izin Nabi SAW untuk menembus Makkah di antara Al-Akhshabain, Gunung Ganang, Abu Qubas dan Qoi. Ustazah payahnya Ustazah. Qu'ayqan. Okay. Kisah sepenuhnya diriwayatkan Aisyah, isteri Nabi. Katanya, aku bertanya Nabi SAW, adakah pernah dia mengalami satu hari yang lebih dahsyat daripada Uhud? Jawabnya, dia pernah menderita teruk dari kalangan penyembah berhala. Tetapi yang lebih pedih ialah pada hari Aqabah. Lalu aku pergi meminta bantuan. Aku pergi meminta bantuan daripada Ibnu Abdul Yalil bin Abdul Kalal. Tetapi dia menolak dengan angkuh. Aku keluar dengan lemah longlai dan tanpa menghirau keadaan sekelilingku. Tiba-tiba aku sedar bahawa aku berada di Qarnul Al-Ta'alib. Digelar Qarnus Sa'alib. Qarnut Ta'alib. Digelar Qarnul Itu bunyi dia sa. Dia bunyinya sa, bukan ta. Qarnus Sa'alib. Sa. TH. Tempat sini banyak ni kot, banyak serigala ke apa. THA. Qarnul Manazil. Ini Qarnul Manazil ni bukan tempat apa ni? Tempat tu tempat kita buat ihram kan, ihram. Mikat. Mikat. Okey, di situ aku pandang ke langit dan ternampak sekumpulan awan bergerak untuk aku berteduh. Ketika itu Jibril menyeru kepadaku, Allah telah mendengar kata-kata orangmu dan mengirim malaikat gunung untuk membantumu. Dia berjumpaku serta mohon izin hendak mengambus Mekah di antara Al-Akhshabain. Dua gunung di lereng Makkah. Aku menjawab mengatakan bahawa aku lebih gemar mendapatkan seorang dari darah dagingnya untuk menyembah Allah Maha Kuasa dan tiada sekutu dengannya. Ia amat bererti untuk menunjukkan watak Nabi yang tiada tolok banding serta perketi mulia yang tiada sempadan. Tak ada nak cakap apa-apa? Tak ada. Tak ada. Sekejap lagi dekat ayat ni.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersedar daripada tekanan perasaan dan kini jiwanya bersedia menerima pertolongan dari alam ghaib. Baginda bertolak menuju ke Wadi Nakhlah dan tinggal di situ buat beberapa hari. Semasa berkampung di situ, Allah mengirim satu rombongan jin yang mendengar bacaan Al-Quran mulia baginda. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa is-sarafna ilaika nafar. إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. Dan ingat peristiwa kami menghalalkan satu rombongan jin datang kepada kamu, wahai Muhammad, untuk mendengar Al-Quran. Setelah mereka menghadiri bacaannya, berkatalah setengahnya kepada yang lain, diamlah kamu dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya. Kemudian setelah selesai bacaan itu, kembalilah mereka kepada kaumnya, menyiarkan ajaran Al-Quran itu dan berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar kitab Al-Quran yang diturunkan Allah sesudah Nabi Musa, yang menegaskan kebesaran kitab-kitab suci yang terdahulu daripadanya. Lagi memandu kepada kebenaran tauhid dan ke jalan yang lurus, iaitu agama Islam. Wahai kaum kami, sahutlah seruan Rasul iaitu Nabi Muhammad yang mengajak ke jalan Allah, serta berimanlah kamu kepadanya supaya Allah mengampunkan sebahagian daripada dosa-dosa kamu dan menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah Al-A'raf ayat 29 hingga 31. Mengenai cerita jin ni ataupun Rasulullah membaca ayat-ayat untuk jin ni terdapat dalam dua surah, iaitu surah jin dan satu surah Ahqaf. Surah Ahqaf yang baru dibaca tadilah. Kita lihat mana Nabi semasa dah nak balik ni, nak balik daripada Taif kan. Di Taif dia tidak mendapat sambutan. Dakwah dia tidak langsung mendapat sambutan. Malah dikatakan dia dibaling dengan batu, disuruh budak-budak hamba-hamba tu. Makna baling Nabi dengan batu sampai kita nak kasut Nabi tu bunyi darah tu. Kasut dia mungkin dia pakai kasut yang ni lah, kasut yang di selum tu. Maknanya darah tu masuk dalam kasut tu. Dia berjalan cerot bunyi kan. Sampai macam tu sekali. Tu dia pun balik lah ni. Dalam perjalanan tu dia sampai di Batnu Nakhlah nama tempat. Batnu Nakhlah. Dia kata sini sejauh perjalanan 1 malam dah dari Mekah. Jadi di sanalah baginda didatangi oleh serombongan. Serombongan tu dikatakan 7 atau 9 orang dari bangsa jin yang mendengarkan baginda membaca Quran semasa mendirikan sembahyang tahajud. Inilah disebutkan dalam ayat ni. Wa isarafna tu sampailah kepada azab Ali.
Jadi ada yang mengatakan semayang Isya, Nabi semayang Isya. Ada yang katakan Nabi semayang tahajud. Nabi tahu dari mana? Nabi nampak agak jin. Nabi nampak agak jin. Jin boleh nampak ke? Jin boleh nampak ke? Kita boleh Jin. nampak ke jin? Tak. Tak boleh. Ha. Kita tak nampak jin. Jin nampak kita kan Ustazah? Ha. Mereka memang nampak kita. Jin ni dia boleh merupa lah. Dia boleh merupa dengan tiga cara lah. Boleh menyerupai. Jin itu ada 3 jenis. Jenis mempunyai sayap yang boleh terbang. Itu satu. Kedua, dia boleh terbang kat udara. Dia ada sayap, dia boleh terbang kat udara. Kedua, jenis yang berupa seperti ular dan anjing. Jin, dia boleh rupa. Dalam 3 keadaan ni. Satu, dia ada sayap dan boleh terbang di udara. Kedua, yang berupa seperti ular dan anjing. Dan yang ketiga, jenis yang menetap di sesuatu kawasan dan yang berpindah randah. Dia menetap di sesuatu kawasan dan berpindah randah. Itu dia rupa dia. Maksudnya yang ketiga ni macam kita lah, duduk satu tempat. Ada tafsir mengatakan jin yang dalam ayat ni jin dari Nasibin. Ini dari negeri Yaman. Jin dari Nasibin, tempat negeri Yaman, yang menjadi pembesar dan ketua-ketua mereka, atau dari jin Ninua. Negeri tempat kediaman Nabi Yunus. Ninua ni negeri tempat kediaman Nabi Yunus alaihissalam. Laki-laki cerita tu. Lepas tu Quran yang dibaca ni, yang dia dengar Nabi baca Quran tu ayat apa? Nabi baca Iqra, Nabi baca Ar-Rahman, dan Nabi baca surah Jin. Nabi baca surah Jin. Surah Jin ni ada berapa ayat? 80 berapa? Tapi Nabi baca surah tu lah. Itu sebab di dalam tu Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Kuma tu kamu berdua wahai jin dan manusia tu. Yang Allah sebut 31 kali tu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Jin yang jawab. Jin yang jawab. Nabi kata jin yang jawab. Manusia tak jawab pun. Jin ajar kita supaya jawab tu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Apa jawapannya? Ma'isai'in min ni'amika nukadzibu rabbana nukadzibu falakal hamdu. Ini yang ajar kita tu. Itulah tiga ayat tu yang dibaca oleh Nabi. Apabila mereka mendengar ni kan, mereka mendengar ikut dalam ayat ni dia kata apabila mereka mendengar setelah mereka menghadiri bacaannya, berkatalah setengah kepada yang lain. Setengah daripada jin itu berkata kepada kawan dia yang lain, diamlah kamu dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya. Disebut mendengar baik-baik. Ansitu tu makna dengar baik-baik. Dia tak kata asmi'u, dia kata ansitu, dengar baik-baik. Dengar dengan teliti. Diam-diam kamu dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengar bacaan itu. Dan selesai bacaan itu, mereka pun balik kepada kaum mereka, menyiarkan ajaran Al-Quran itu dan berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar kitab Al-Quran yang diturunkan Allah sesudah Nabi Musa, yang menegaskan kebesaran kitab-kitab suci yang terdahulu kepadanya, lagi memandu kepada kebenaran, tauhid dan ke jalan yang lurus, iaitu agama Islam. Wahai kaum kami, sahutlah seruan Rasul Nabi Muhammad yang mengajak ke jalan Allah, serta berimanlah kamu kepadanya, supaya Allah mengampunkan sebahagian daripada dosa-dosa kamu dan menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak terperi sakit. Jadi sebenarnya jin juga adalah seperti kita manusia lah, yakni mereka juga ditaklifkan
ditaklifkan dengan hukum-hukum syarak seperti kita juga. Mereka datang belajar kepada Nabi tentang hukum-hukum Islam ini. Sampai ada dalam satu ayat lagi, iaitu dalam suratul Jin, tadi suratul Ahqaf kan. Suratul Jin diceritakan tentang jin juga mendengar Al-Quran. Ajab yang mereka merasa ajaib. Bila mereka dengar Quran, mereka kata, oh, ajaibnya Al-Quran ini, tak ada kata-kata yang seperti Al-Quran ini. Terus mereka pun yahdi ila rusydi fa'amanna, mereka beriman. Kan ayat yang serupa ini. Okey, itu jelas sedikit tentang surah ini. Makna kita tahulah bahawasanya ini surah khusus yang menceritakan tentang pada Nabi membaca surah sekian-sekian, iaitu surah Ar-Rahman, surah Iqra' dan Jin, yang mana jin-jin mendengar, seolah mendengar ajaran lah daripada ayat-ayat ini. Okey, teruskan. Jin Islam lah ni. Islam lah. Dia masuk Islam lah. Okey, Ustazah boleh sambung? Peristiwa yang sama dirujuk dalam surah Al-Jin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya satu rombongan jin telah mendengar Al-Quran yang aku bacakan, lalu mereka menyampaikan hal ini kepada kaumnya dengan berkata, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran, sebuah kitab suci yang susunannya dan kandungannya sungguh menakjubkan. Kitab yang memberi panduan ke jalan yang betul, lalu kami beriman kepadanya dan kami tidak sekali-kali akan mempersekutukan sesuatu makhluk dengan Tuhan kami. Surah Al-Jin, surah yang ke-72, ayat 1, 2 hingga ke akhir ayat 15. Dari konteks ayat-ayat ini dan tafsiran yang relevan, fahamlah kita bahawa Nabi SAW tidak sedar dengan kehadiran sekumpulan jin. Setelah hanya Allah menurunkan ayat-ayat ini, barulah baginda dapat tahu. Ayat-ayat itu mengesahkan bahawa buat pertama kali diturunkan. Bagaimanapun, dalam konteks versi yang berlainan menunjukkan bahawa jin berulang kali melawat baginda. Kemudian hari. Versi yang berlainan menunjukkan bahawa jin berulang kali melawat baginda kemudian hari. Kehadiran gerombolan jin inilah konteks bantuan gaib untuk membantu pesuruhnya. Pada satu masa terbaik menandakan kemenangan muktamad dan kejayaan seruan kepada Islam. Ia memberi bukti yang tidak diragui bahawa tiada sebarang kuasa sebagaimana gagah sekalipun dapat mengubah apa yang telah ditentukan Allah. Oh, maksudnya jin itulah bantuan macam mana Ustazah? Tuan gaib macam perang. Dalam perang badar mungkin Perang badar tu malaikat kan? Itu malaikat. Yalah dalam apa-apa saja ni lah, sebab mereka dah jadi Islam, mereka bantulah dengan apa yang mereka boleh kan, untuk membantu Nabi kita. Ya, yang zaman Nabi Sulaiman tu jin ifrit semua tu Islam lah ya. Itu Zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lah. Islam pada zaman Nabi Sulaiman lah. Dan kita ambil juga ingatan lah bahawa peristiwa mendengar bacaan Al-Quran ni, jin dengar Al-Quran ni, itu berlaku 3 tahun sebelum hijrah Nabi.
3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kan? Ini pun sebagai macam satu berita gembira lah juga kepada Nabi. Sebab maknanya jin pun boleh meluk Islam dengan mendengar bacaan Al-Quran. Jin pun boleh taat Allah. Sebelum tu dikatakan jin ni dia Yahudi, dia menganut agama Yahudi. Oh. Ni bila dengar Al-Quran maka dia meluk agama Islam lah. Yang Ustazah yang ada cerita bila Nabi pergi bagi ceramah kat masjid mana ke, dia kumpul sekali Masjid jin lah. Dia lah kot. Lepas tu dia tak bagi kawan dia ikut sekali, sahabat, tapi dia kata jangan duduk diam-diam bila ada apa-apa pun. Kalau tak silap Ana biasa dengar macam cerita macam tu. Betul Ustazah? Apa kata jin ni lah? Jin tu lah dia. Tadi tu yang dia suruh dengar elok-elok tu. Dia sama kawan dia tu dia suruh dengar elok-elok. Situ tu tadi tu. Kan? Yang kisah ni ada kawan Nabi, sahabat Nabi ikut sekali. Dia kata dengar saja apa yang ni sebab jin duduk keliling duduk dengar sama. Masa ni Zaid bin Harisah tu. Zaid. Ini masa ni lah. Teman Nabi tu. Masa ni lah. Okey. Ayat ni diturunkan tu yang dia kata qalu ansitu. Dengar elok-elok baik-baik. Okey. Ya, Ustazah, kalau yang sekarang ni dalam masjid-masjid kita sekarang ni, orang kata jin sembahyang sama, ya ke betul ke? Dia ikut jemaah sama, kita tak nampak. Kita tak nampak. Memang kita tak nampak dah. Ada ke? Datuk, yang mereka kata Datuk, bila kita tengok belakang seorang ikut, tapi bila bunyi amin ramai. Betul, macam mana ramai? Dikatakan kan kita mungkinlah kemungkinan ada baca kat mana ada dia kata kemungkinan akan datang ni dengan kemajuan teknologi ni mungkin akan dapat mengesanlah jin tu macam mana. Dapat nampak scan ni. Mengesan. Tengok CCTV nampak. Tengok CCTV nampak pula panjang. Takut pula Datuk. Stickers dia pasang tu kan dia boleh nampak tau. Ada kemudian stickers yang berani lah, yang berani boleh buat rakaman. Kan faster tu. Saya pernah dengar sahabat saya bekerja dengan bank rakyat. Bank rakyat Ustazah. Bank tepi Kenaha sampai hari ini. Sembahyang subuh tu kalau nak kata hanya satu dua tapi kita akan dengar seumpama macam 200 orang. Amin kan. Macam tu. Dia kata so dia percaya ada jin-jin dah duduk. Di surau bangunan bank rakyat. Itulah. Itulah seorang. Tak berani nak sambung viral. Seorang. Kawan nak beritahu ajalah kan. Dia macam tu lah. Tapi jiran saya memang ada cerita pun. Dia kata ini realiti ni kat kampung dia, kat Kelantan. Dia kata imam surau, satu malam tu dia kata semua jemaah dia tak bagi datang. Dia jadi imam, dia memang imam kat surau kat kampung lepas tu kan kat Kelantan tu kan kat Jeli, Kuala Kerai Jeli tu kan hutan kan. Jadi dia solat seorang-seorang. Lepas tu masa dia solat dia dah tahu ada jin nak datang solat. Itu sebab dia tak bagi jemaah kampung datang. Lepas tu Bilal pun tak ada. Lepas tu bila dia solat, dia duduk di depan, dia dengar amin, amin, amin. Bila dah selesai solat, dah siap dia toleh nak doa. Nak toleh jin-jin ni jelmakan diri dia. Allahu Akbar. Pingsan. Dia pingsan, dia tak boleh kata apa. Sampai orang kata dia tak boleh jadi imam berapa lama, ada ambil masa juga, lepas tu baru dia pulih balik. Barulah dia cerita orang gambaran sebenar jin-jin tu. Dia memang ramai dia kata. Bukan bersahabat dengan jin ya.
Agaknya lah bersahabat dengan jin lah tu. Dia menghalang umat berjemaah subuh. Kan imam menghalang umat tu umat kampung. Allahu akbar. Takut tu lah dia bersahabat dengan jin yang jin bukan Islam ni, takut kan. Takut tu je. Bukan jin. Jin ada dua. Jin Islam dan jin kafir, Ustazah. Ya. Yalah. Okay. Jin kafir tu semayang juga ke? Tak mayang. Tak semayang. Dia boleh masuk masjid. Dia ada munafik, ada kafir, ada fasik, ada manusia ni. Ustazah. Munafik, ada kafir, ada Islam ni. Terus kejap. Okey, teruskan. Sambung Ayat seterusnya. وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Artinya, dan siapa tidak menyahut seruan Rasul yang mengajak ke jalan Allah, maka ia tidak dapat melepaskan diri dari balasan azab, walau ke mana pun mereka melarikan diri di bumi. Dan ia tidak akan beroleh sesiapa pun yang lain selain Allah sebagai pelindung-pelindung yang membelanya. Mereka yang demikian sifatnya adalah dalam kesesatan yang nyata. Surah Al-Aqaf ayat 32. Seterusnya. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ رَهَبًا. Salah. Walan أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. Artinya, dan bahawa sesungguhnya kita sekarang mengetahui bahawa kita tidak sekali-kali akan dapat melepaskan diri dari balasan Allah walau di mana sahaja kita berada di bumi. Dan kita juga tidak sekali-kali akan dapat melarikan diri dari balasannya walau ke langit sekalipun. Surah Al-Jin ayat 12. Dengan mendapat sokongan dan permulaan yang bertuah, segala tekanan, kecewaan dan kesedihan yang menyelubunginya semenjak tersingkir dari Taif. Baginda dengan azam baru melihat ke Mekah dengan tujuan memulakan rancangan awalnya untuk mendedahkan kepada orang Mekah ke jalan Islam dan menyampaikan mesej itu dengan semangat berkobar-kobar dan kesungguhan yang tiada bandingan. Seorang sahabat, Zaid bin Harithah, berkata kepada Nabi SAW, "Beranikah Tuan hamba menjejak kaki ke Mekah selepas mereka orang Quraisy menghalau kamu?" Nabi SAW menjawab, "Dengar Zaid, Allah pasti akan memberi ketenangan dan sesungguhnya Dia akan membantu agama dan Nabi-Nya." Ketika dalam perjalanan tidak jauh dari Makkah, baginda berehat di Gua Hira dan dari sini dia mengirim lelaki dari kabilah Khuza'ah untuk bertemu Al-Akhnas bin Syuraih. Al-Akhnas bin Syuraih. Untuk meminta perlindungan. Tetapi diberitahu bahawa Al-Akhnas sekutu saya untuk memberinya perlindungan. Baginda mengirim pula orang yang sama bertemu Suhail bin Amru, juga tidak berjaya. Bagaimanapun seorang tokoh terkemuka Makkah, Al-Mut'im bin Adi,
dengan sukarela memberi respon kepada rayuan Nabi bagi mendapatkan perlindungan. Dia mengarah orang-orangnya supaya siap sedia dengan senjata dan kemudian dia menyuruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke bandar dan terus ke rumah suci. Setiba ke situ, Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan solat 2 rakaat dan kemudian pulang ke rumahnya dengan dikawal ketat oleh orang Adi. Dilaporkan kemudian bahawa Abu Jahal, musuh ketat Islam, bertanya kepada Mut'im, adakah tindakannya itu memberi perlindungan atau menerima Islam? Lalu tokoh itu menjawab bahawa ia semata-mata perlindungan. Lega hati Abu Jahal lalu berkata bahawa dia juga akan memberi Muhammad perlindungan demi untuknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan lupa jasa Mut'im. Pada akhir perang Badar, baginda mengisytiharkan kepada umum bahawa sekiranya Mut'im masih hidup dan memohon pelepasan tawanan Quraisy, dia tidak akan menafikan permohonannya itu. Ya, Ustazah nak cakap apa? Tak ada kot. Mana ni dah. Tak ada apa. Diperkenalkan kepada kabilah Arab dan individu. Okey, bab ke-16. Islam diperkenalkan kepada para kabilah Arab dan individu. Pada bulan Zulkaidah tahun ke-10 kenabian, bersamaan Julai 619, Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke Makkah untuk meneruskan kegiatan dakwahnya. Ketika itu musim haji di Makkah akan menjelang. Oleh itu, baginda segera memperkenalkan Islam kepada kabilah-kabilah dan para individu, lalu mengajak mereka memeluk agama Islam seperti tindakannya semenjak tahun keempat kenabian. Menurut otoriti Az-Zuhari, boleh dikatakan kabilah-kabilah yang Islam diperkenalkan ialah Banu Amir bin Sa'sa'ah, Muharib bin Khosfa, Fazarah, Khossan, Murrah, Hanifah, Salim, Abs, Banu Nas, Banu Banu Nas, Banu Buka, Kindah, Kalb, bin Ka'ab, Ujrah dan penduduk Hadrul Maut. Tidak pula Islam diperkenalkan kepada mereka dalam 1 tahun, tetapi berulang kali dari semenjak tahun keempat hingga ke musim akhir pra-hijrah haji. Bagaimanapun, mereka tetap berkeras hati, malah tiada seorang pun yang menyambutnya dengan positif. Berikut adalah beberapa aspek berhubung dengan rayuan Nabi mengajak mereka menerima iman baru seperti yang didakwahnya. Yang pertama, baginda menziarah nasab Banu Kalb terkenal dengan nama Banu Abdullah, memperkenalkan mereka mesej Allah sambil merayu agar menerimanya demi Allah yang telah memilih nama begitu indah untuk bapa mereka tetapi tidak berhasil. Yang kedua, baginda bercakap kepada Bani Amir bin Sa'sa'ah di perkemahan mereka, mengajak mereka meninggalkan dan menyembah berhala dan ikutinya. Salah seorang mereka bernama Buhairah bin Firas membalas balik, sekiranya kami taat kepada kamu dan Allah pula memberi kamu kuasa ke atas seteru-seteru kamu, bolehkah kamu memberi kami hak untuk mewarisi dan mengganti kamu berkuasa? Nabi menjawab, keseluruhan urusan adalah di tangan Allah. Dia menganugerah kuasa kepada siapa jua diingininya. Orang itu mengulas lagi, adakah kamu menduga bahawa kami akan meninggalkan kemarahan dan pembalasan ke Arab tanpa sedikit pun memikirkan kepimpinan mereka? Sebenarnya menimbulkan kemarahan.
Bukan meninggalkan, menimbulkan kemarahan. Laksanakan tawaran kamu. Apabila Banu Amr pulang ke kediamannya, mereka terus menceritakan kepada seorang tua yang terpaksa ditinggalkan disebabkan usia terlalu tua. Kata mereka, seorang pemuda Quraisy dari Bani Abdul Muttalib mendakwa bahawa dia seorang nabi, telah menemui kami serta meminta sokongan dan mempelawa kami memeluk agamanya. Syekh tua itu tersentak mendengar berita itu dan kagum sekiranya tiada jalan lain untuk merebut peluang terbuka di hadapan mereka, lalu bersumpah. Dia sebenarnya keturunan Ismail. Dialah sebenar-benarnya Nabi. Bagaimana boleh kamu telah seperti Nabi SAW tidak sama sekali terkejut. Bahkan baginda terus dengan misi untuk memenuhi tugas yang diamanahkan sekalipun mengalami pelbagai halangan. Baginda tidak pula membatalkan usahanya kepada kabilah-kabilah sahaja, tetapi membuat juga perhubungan dengan beberapa individu dari kalangan mereka yang dipercayai memberi sambutan positif. Tambahan pula, dalam musim yang sama, ada di antara mereka yang percaya kepada kenabian baginda lalu memeluk Islam kemudiannya. Di bawah ialah senarai sebahagian daripada muallaf terawal. Itu Suwaid bin Samit. Somit kan? Suwaid bin Somit. Sod alif. Mim ta buka. Ta maftuha. Suwaid bin Somit. Suwaid bin Somit. Dia seorang penyair pintar yang tidak menonjol dari Yathrib, Madinah. Semasa berada di Makkah untuk mengerjakan ibadah haji atau umrah, dia bertemu dengan Nabi SAW lalu mengajaknya memeluk Islam. Ketika pelawaan itu, Suwaid menyampaikan setengah kata-kata hikmat Luqman yang indah didengar kepada Nabi. Nabi bersetuju dengan kata-kata bijaksana itu sambil memberitahunya bahawa ada sesuatu yang lebih istimewa. Baginda membaca beberapa ayat dari Al-Quran dan orang itu mendengarnya dengan khusyuk dan kalimah itu menyentuh cita rasa yang semula jadi dalam dirinya, lantas segera dia menerima iman Islam. Dia terbunuh di medan pertempuran Bu'ah. Apa Ustazah ni? Bu'as. Pertempuran Bu'as. Itu tahun ke-11 kenabian. Yang kedua, Iyas bin Mu'ad. Seorang masih remaja dari kabilah Aus datang sebagai salah seorang anggota delegasi untuk membuat pakatan dengan Quraisy menentang musuh dari kabilah Al-Khazraj yang tinggal di Madinah. Nabi SAW bertemu dengan mereka dan menasihati agar mereka mencari jalan yang lebih baik daripada apa yang ada dalam kepala mereka. Baginda memperkenalkan dirinya dan Islam kepada mereka serta memaklumkan misinya sambil membaca beberapa ayat dari Quran yang mulia. Hati Iyas segera diresapi mesej Tuhan lalu bersetuju dengan Nabi SAW. Salah seorang anggota delegasi Abul Haisar Anas bin Rafi' tidak senang kelakuan pemuda itu lalu mencampak debu ke mukanya dengan tujuan mengunci mulutnya. Kemudian kumpulan itu berpatah balik ke Madinah setelah gagal memeterai pakatan dengan Quraisy. Tidak lama selepas tiba ke Madinah, pemuda itu menghembus nafas terakhir dengan menyebut nama Allah dan segala kebesarannya. Masya Allah. Sempat. Yang ketiga, Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar, terkenal kan?
Zar al-Ghifari. Zal ro Abu Zar. Abu Zar al-Ghifari. Al-Ghifari. Abu Zar al-Ghifari. Dia berasal dari pinggir bandar Yathrib. Berita kemasukan Islam Suwaid bin Samit dan Iyas bin Mu'ad sampai ke telinganya dan ini merupakan titik tolak dalam kehidupannya. Dia mengirim saudaranya ke Makkah untuk mendapat maklumat terperinci tentang hasrat Nabi. Saudaranya kembali ke Makkah dan melaporkan kepada Abu Zar bahawa kata orang itu, buatlah sesuatu yang baik dan buang yang mungkar. Abu Zar tidak puas hati dengan maklumat itu lalu membuat keputusan agar dia sendiri pergi menyiasat keadaan sebenar. Setelah beberapa percubaan untuk mengenal pasti siapakah orang yang dikatakan Nabi SAW, akhirnya berjaya bertemu dengan Nabi tetapi setelah melalui berbagai rintangan dalam suasana getir menimpa penyokong-penyokong yang berusaha keras untuk menegak agama baru. Berkat ketabahannya, Abu Zar didedahkan dengan sifat keislaman sebenar lalu dia menerimanya. Nabi seboleh-bolehnya menasihatinya agar tidak mengisytiharkan kepada orang ramai akan agama baru yang dianutinya. Tetapi Abu Zar sendiri secara langsung memberitahu orang ramai akan keesaan Tuhan dan kenabian Muhammad di rumah suci. Orang kafir di sekelilingnya segera memukulnya, mengakibatkan dia hampir maut. Namun, dia dapat diselamatkan Al-Abbas yang memberi amaran supaya tidak membunuh seseorang dari kabilah yang berkuasa penuh ke atas laluan dagang kafilah menuju Makkah. Peristiwa yang sama berlaku lagi pada pagi esoknya dengan orang yang sama masuk campur untuk menyelamatkannya. Yang keempat, Tufail bin Amru ad-Dawsi. Dia ialah seorang penyair yang amanah juga ketua kabilah Ad-Daws, tinggal di satu daerah tidak jauh di negeri Yemen. Dia sampai ke Makkah pada tahun ke-11 kenabian dan dialu-alukan kedatangannya secara besar-besaran. Tidak lama kemudian, penduduk Makkah mula mempengaruhinya dengan menyogok ke telinganya segala macam fitnah terhadap Nabi SAW. Mereka menuduh Nabi sebagai penyebab jurang dahsyat di kalangan masyarakat. Perselisihan dalam kehidupan sosial, malah ikatan kekeluargaan terjejas dengan rancangan pecah belah itu. Mereka memberi amaran agar tidak bercakap atau mendengar kata-kata baginda. Tufail terpengaruh dengan pujuk rayu, lalu bersetuju dengan permintaan mereka. Justru, dia menyumbatkan kapas ke telinganya dengan tujuan tidak akan terdengar seruan baginda. Bagaimanapun, apabila masuk ke dalam masjid, dia mendapati Muhammad SAW sedang bersolat. Timbul rasa ingin tahu, lalu mendekati baginda dan kehendak Allah. Maka dia terdengar suara Muhammad dengan kata-kata yang cukup menarik. Keinginannya melonjak tidak tertahan lagi lalu mengikut Nabi ke rumahnya dan di sana dia bercerita mengenai orang-orang Quraisy. Pesuruh Allah SAW membaca beberapa potong ayat dan didengarnya kemanisan bahasa begitu istimewa dan meresap kebenaran ke dalam dirinya. Dia memeluk Islam dan mengaku bahawa tiada Tuhan lain selain Allah dan Muhammad ialah pesuruhnya. Kemudian dia memberitahu baginda bahawa dia ialah seorang berpengaruh ke atas orang-orangnya dan berjanji untuk mengajak mereka memeluk Islam. Namun dia memohon kepada Nabi SAW untuk melengkapinya dengan satu petunjuk yang menyokongnya dalam tugas pada masa akan datang. Pada hakikatnya,
Dia telah dianugerahkan cahaya ketuhanan untuk mengukuh perjuangannya. Dia berjaya membawa bapa dan isterinya menerima Islam, sementara orang-orangnya agak ketinggalan sedikit. Namun dia menggesa mereka bersungguh-sungguh sehingga berjaya. Dia bersama-sama 7 atau 80 pengikut berpindah ke Madinah selepas perang. Ternyata dia seorang pejuang unggul untuk menegak agama Allah dan kemudiannya syahid dalam peristiwa. Yang kelima, Semua ni mu'allaf mana tak? ya, Semua ni mu'allaf lah ni kita duk baca. Mu'allaf. kita cerita Mu'allaf Arab. Mu'allaf Arab. mu'allaf Arab tapi di kalangan orang perseorangan. Yang kelima, Dumad Al-Azdi. Dia seorang yang pandai jampi serapah berasal dari Azd Shanu'ah di Yaman. Dia datang ke Mekah kerana mendengar kebodohan mereka yang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam hilang akal. Dia membuat keputusan untuk menggunakan ilmu gaibnya ke atas Muhammad. Ya Allah. Tetapi apabila Nabi melihatnya, lalu baginda bersabda, segala puji-pujian untuk Allah. Kami menyampaikan segala pujian dan memohon pertolongannya. Sesiapa yang Allah bimbing tidak akan tersesat. Dan sesiapa yang Allah sesatkan, maka tiada siapa dapat membantu. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad ialah hamba dan pesuruhnya. Dumad mendengar kata-kata itu lalu meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang dan sebanyak 3 kali permintaannya dikabul baginda. Lalu dia berkata, aku pernah terdengar kalimah ahli nujum, sihir dan penyair, tetapi belum pernah mendengar kemanisan bahasa yang kamu ungkap. Lalu dia berikrar memeluk Islam dengan tulus hati. Okey. Maksudnya kebanyak-banyak yang Allah, yang Rasulullah dakwah ni cuma baca ayat-ayat Al-Quran je. Al-Quran je. Ya. Ustazah tahu tak ayat apa yang dia baca? Tak tahu. Tahu. Tak tahu. InsyaAllah kita jumpa. Hmm. Yang keenam, angin harapan dari penduduk Madinah. Dalam tahun ke-11 kenabian, lebih tepat ketika musim haji, seruan Islam mula membuahkan kebenaran dan mula bercambah tumbuh menjadi sebatang pohon yang tinggi, lalu menggugur daun-daun, bakal memelihara iman baru serta melindungi para mu'allaf baru yang mudah terdedah kepada ancaman kezaliman dan keangkuhan Quraisy. Dengan kebijaksanaannya, Nabi bertemu kabilah-kabilah Arab pada waktu malam agar orang Makkah yang bermusuhan tidak dapat menggagalkan cita-citanya. Dengan bertemankan 2 orang sahabat yang setia, Abu Bakar dan Ali, dia bercakap mengenai Islam yang amat menarik dengan Bani Duhal. Tetapi mereka menangguh untuk memeluk Islam. Dalam usaha yang sama, baginda dan sahabat-sahabatnya melewati Aqabat Mina di mana mereka terdengar orang-orang di situ bercakap mengenainya, lalu terus berjalan kaki sehingga bertemu seramai 6 orang berasal dari Yathrib. Kesemua dari kabilah Khazraj, As-Sa'ad bin Zurarah, Auf bin Haris, Rafi' bin Malik, Utbah bin Amir, Uqbah bin Amir dan Jabir bin Abdullah, kecuali 2 orang yang terakhir berasal dari puak Auf. Penduduk Madinah pernah mendengar dari orang Yahudi bahawa seorang Nabi akan lahir pada waktu untuk melaksanakan keadilan. Tiba masanya mereka akan mengikut dan memerangi musuh mereka seperti Bani Ad dan Iram yang ditawan. Apakah kabilah kamu?
Bertanya Nabi. Kabilah Khazraj. Jawab mereka. Adakah kalian sekutu orang Yahudi? Nabi menyoal lagi. Mereka menjawab, ya. Kalau begitu, duduklah sebentar kerana aku nak bercakap kepada kalian. Tawaran itu sedia diterima kerana kemasyhuran Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah merebak ke Madinah dan mereka begitu ingin melihat dengan dekat seorang lelaki yang menimbulkan kegemparan ke seluruh daerah. Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul di tengah-tengah mereka dengan mendedahkan Islam serta menerangkan segala implikasinya dan tanggungjawab yang harus dipikul bagi mereka yang menerimanya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menamatkan ucapannya, mereka bertukar-tukar fikiran dalam beberapa perkara berikut. Benar inilah Nabi yang orang Yahudi mengancam kita. Kalau begitu, mari kita segera menjadi orang pertama mengikutnya. Akhirnya mereka memeluk Islam dan berkata kepada Nabi, kami telah meninggalkan kaum kami kerana tiada satu kabilah pun yang tidak berpecah disebabkan kebencian dan berdendam seperti mereka. Allah akan menjalin semula persaudaraan kami melalui anda. Justru marilah kita mengajak mereka mengikut agama yang anda bawa. Dan sekiranya Allah menyatu padukan mereka dalam satu ikatan, maka tiada orang lain yang kami sayangi melainkan anda. Sebilangan kecil orang Islam Madinah berpegang teguh dengan perjuangan baginda dan mereka berdakwah dengan penuh semangat dan tumpuan dengan hasil yang membawa kejayaan. Mereka memenangi hati pengikut-pengikut mereka ke jalan Islam dari kalangan warga sebangsa, malah telah menjadi bahan bualan yang bersemangat dan menghairankan di setiap rumah di Madinah mengenai pesuruh Allah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, Ustazah ada nak cakap apa-apa? Ada. Teruskan. Okey. Nombor 7, perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dalam bulan Syawal tahun yang sama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersetuju mengahwini Aisyah radhiyallahu anha bergelar penentu kebenaran ketika berumur 6 tahun dan menyempurnakan perkahwinannya dengan Aisyah ketika berusia 9 tahun dalam bulan Syawal tahun 1 Hijrah di Madinah. Tak ada apa nak? Kalau dulu Nabi kahwin dengan Saudah tu selepas Khadijah meninggal kan? Selepas Sayyidatina Khadijah wafat. Ini perkahwinan Aisyah ni, perkahwinan dengan Aisyah, iaitulah selepas apa ni? Kita nak buat kesimpulan selepas mana Islam ni dah mendapat sambutan lah sikit kan? Dapat sambutan daripada penduduk Madinah. Angin harapan daripada penduduk Madinah. Maksudnya selepas perkahwinan pertama sehinggalah dia berkahwin dengan Aisyah tu, tiada perkahwinan yang dicatatkan. Ada tak Ustazah? Dia Saudah tu? Tak, selepas Khadijah meninggal. Khadijah, Saudah. Lepas Saudah dia ada kahwin tak sehinggalah dia kahwin dengan Aisyah? Tak ada sebut pula kan? Tak ada sebut pula. Dia tahun ke-11 kan? Ya. Siti Khadijah meninggal tahun 10. Setahun dan lebih kurang. Saudah yang meminang Aisyah ni kan untuk dia. Betul. Okey, nak sambung bab 17? Ya. Surah Mi'raj. Datuk macam ada soalan je tu. Datuk Faridah macam ada soalan. Saya ada masa yang ni dah ada ke syariat yang kahwin 4 semua tu Ustazah? Masa-masa macam ni.
Tak ada. Masa ni. Ustazah Rohiza dah jawab belum? Masa ni. Rasanya belum, lepas pada tu baru Nafi. Kita pun kena tengoklah sejarah dia. Tak ada cerita. Sejarah tentang apa ni? Dihadkan perkahwinan tu kepada 4 kan. Kena tengok juga sejarah dia bila. Belum sampai ya sahabat semua, sabar. Kan ada dalam Al-Quran dia kata kahwinlah seorang ataupun apa tu yang apa? Kahwin. Tak, yang ini macam dia nombor 3 dia juga macam. Kalau kamu tak daya tu. Yang surah Nisa kan, surah Anta'adilu fawahidah. Nisa gitu. Mungkin kita boleh tengok dari situ akan ada lah kot sejarah. Sejarah di mana ayat tu diturunkan kan bila di mana selepas itu ditegah supaya kahwin setakat 4 je. Kita akan tengoklah lepas tu. Ni soalan yang perlu dicarilah. dirungkai kan. Cara jawapan insya-Allah kita. Ya. Cara jawapan. Bila? Kalau ikutkan Ustazah, maksudnya sekarang ni kalau umur 9 tahun tu bolehlah dia kalau dia nak kahwin budak perempuan kalau dia balik lah. Sebab dia kan dia balik dah kalau kadang-kadang budak perempuan yang orang Arab dia cepat balik. Balik negara panas. Kalau dikatakan Nabi bersatu pada umur Aisyah 9 tahun. 9 tahun bersatu dengan Aisyah. Maknanya bersatu dengan Aisyah. Katakan dia kahwin kan tapi dia tak bersatu. Bersatu pada masa umur 9 tahun. Dia dah balik lah masa tu kan. Mungkin dia dah tamhid. Tapi isu inilah yang selalunya kalau bangsa lain, agama lain akan petikai kan ya. Memang isu ni lah kadang-kadang kalau soal kita tak boleh nak jawab. Mungkin Ustazah, nak 9 tahun dulu physically berbeza, physically berbeza dan kita punya 6 tahun agaknya lah kan. Mungkin besar dia orang kan. Benar. Secara tu lah, secara dah balik. Berbeza dengan negara-negara Skandinavian, umur 21 baru datang haid. Lagi teruk. Arab pasal dia panas, negara panas kan. Negara dia baca dalam bab biografi agung Rasulullah kan. Rasulullah tu selepas Saidina Khadijah kan. Tu Saudah kan. Dia dengan Saudah. Apa tu bawa Aisyah? Kenapa Saudah tu bawa Aisyah? Tak saya lah. Dan lepas tu lain-lain lah. Zainab, Hindun. Ni ada 2. Hafsah. Zainab Kuzaimah dengan Zainab. Hafsah. Kan? Hafsahnya. Juwairiyah, Ramlah, Safiyah, Maimunah, Maria, Raihan. Nabi. Maimunah bin Aris bin Hazan Al-Halil. Maimunah. Nama sebenar dia Barah. Tapi Rasulullah menamakan dia dengan Maimunah. Dia merupakan ibu saudara kepada Ibnu Abbas. Dia juga merupakan Ummul Mukminin yang terakhir. Maimunah tu. Ikut total je isteri Rasulullah ada 14 ya? 9 lah. 9 ya? 9 je. Yang tahu saya 9 je. 11 ya? Ada yang kata 11. 11. 9 atau 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dalam ni 12 saja. Dalam kita ini 12 saja.
yang tercatat lah. Kan. Dah khilaf lah juga tak? Ni pun Mana ada kira isteri kat mana. Macam Zainab bin Jahsh sekejap ya kahwin kan. Zainab bin Jahsh yang cantik tu. Dia ada dua Zainab bin Jahsh. Jahsh itu yang Yahudi tu kan, ketua pemerintah Yahudi. Dia bapa Jahsh tu ibu dia Aminah bin Abdul Muttalib bin Hashim tu lah. Keturunan bin Abdul Manaf bin Qusay. Beliau merupakan sepupu Nabi. Zainab itu dari ibu saudara dia lah. Kan ada 10 hadis lah berkenaan ni. Berkenaan dia kahwin dengan ni. Berkahwin dengan kemudian dia berkahwin dengan Zaid bin Harisah. Kena salah anak angkat Rasulullah tu. Isteri pada anak angkat. Kemudian diceraikan oleh Zaid. Baru dia kahwin dengan Rasulullah. Kan yang itu yang menjadikan hukum boleh mengawini isteri bekas anak angkat. Ini jatuh hukum dia. Ini jatuh dia. Maknanya kalau kita ada anak angkat kita dah beristeri, anak angkat kita meninggal, dia bapak tu boleh kahwin dengan anak angkat tu. Ini jatuh di hukum dia lah. Ini ada jatuh kat sini lah. Tapi itu pada wafat tahun 20 Hijrah Ustazah. Betul lah, Aisyah nombor 3, lepas tu Hafsah, lepas tu Ummu Salamah, lepas tu Ummu Habibah, lepas tu Juwairiyah binti Harith, lepas tu Safiyah binti Huyai, Zainab binti Jahshi, Raihanah binti Zaid, Zainab binti Khuzaimah, dan last kali Maryah Al-Qibtiyah. Yang Maryah ni Al-Qibtiyah ni hamba kan? Maryah As-Sa'mun. Dan dia ada anak dengan Siti Khadijah dan Maryah Al-Qibtiyah saja. Ikut sejarah dia. Nama Ibrahim tu kan? Ibrahim. Ummu Ibrahim lah. Maria tu dan adik dia Shirin adalah hadiah daripada raja. Dia ada Ustazah, raja tu dah. Raja Mesir. Raja Mesir dari Iskandar kepada yang dihadiahkan. Maria merupakan hamba yang dekat Allah. Dia orang hitam ya Ustazah, Maria Al-Qibtiyah ni. Tak tahu pula. Tak cakap. Orang Qibti ya? Qibti tu bukan Badui ke? Yang seangkatan dengannya. Qibti kulit gelap. Qibti memang kulit gelap. Kan. Qibti ada kat Mesir masa tu ada Bani Israel. Zaman Nabi Musa tu Qibti ya. Ada Qibti ni. Oh ya. Qibti ni bangsa dan zaman Nabi Musa. Bangsa Fir'aun. Golongan Fir'aun. Yang dibunuh tu Nabi Musa bunuh tu kan, gaduh tu. Qibti ya. Sebangsa dengan Fir'aun. Raihanah pun hamba juga. Rasulullah kahwin dengan hamba juga tu. Raihanah. Raihanah binti Zaid. Raihanah pun hamba. Tapi ada. Kalau nak ikut banyak ada koleksi-koleksi berkenaan Nabi ni bang. Bukan satu buku. Dekat saya Ustazah, dekat yang saya ada simpan ni ada 12 ya isteri Nabi. Memang saya pun ada buku saya 12. Yang dekat saya yang saya selalu gantung ni kan ada 12. 12 termasuk yang hamba tu. Satu, dua, tiga. Mungkin satu masa kita boleh baca tentang isteri-isteri. Ya, betul lah Ustazah. Boleh bantu kita jawab soalan kalau daripada orang bangsa lain tanya kan kenapa boleh banyak. Jawab tak boleh convince orang, susah juga. Ada koleksi daripada tu Ustaz Rusdi Ramli kan. Dia Rasulullah tu kat mana ada buku tu lah. Saya ada buku tu. Saya ada buku dia. Saya ada buku dia, saya ada beli. Masa tu memang saya minat tengok ni, saya terus beli. Buku dia ni. Rasulullah. Kerti Agung Rasulullah. Dalam RM65 je. Biografi Rasulullah lah.
Jadi Dia banyak gambar. banyak gambar. Banyak gambar. Penerangan very simple tapi mudah dipahami lah, insya-Allah. InsyaAllah. Ada perkara. Ada kadang kita kena rujuk 2-3 buku kan Ustazah. Satu buku. Ini dia ceritakan lebih kepada satu bahagian. Satu buku lagi cerita lebih pada satu bahagian yang lain kan. Kelebihan Rasulullah tu lagi ada Ustazah. Banyak. Dalamnya kelebihan. Kak mau baca lah, nanti boleh share kita. Sambil-sambil kita baca buku ni kan. Sambil nanti boleh. Keistimewaan umat Nabi Muhammad kan ada 2 tau. Iaitu dia memiliki Al-Quran dan juga cahaya Ramadan. Cahaya Al-Quran dan cahaya Ramadan. Benda itulah. Dia cahaya tu. Kelebihan umat Rasulullah, keistimewaan Nabi lah. Ada 2 lah. Kalau dia tanya apa? Cahaya Al-Quran dan juga cahaya Ramadan. Sebab Ramadan. Ambil cucu lah. Sebab itu pahala berganda-ganda kan dalam bulan Ramadan tu kan. Ustazah nak ambil cucu kot. Ambil cucu lah. Okey lah Ustazah, 450 lah pun. Galik kita nak. Jadi cantiklah minggu depan start 17. Kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr inna lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.